telah bercerita Tamim Ad-Dari kepada aku bahawasanya ada beberapa orang, yakni lebih kurang 30 bilangan orangnya, yang mereka ini daripada negeri Filistin yang bersempadan dengan Mesir, dan telah naik mereka ini akan satu kapal di dalam laut. Ini Tamim Ad-Dari cerita orang Filistin naik satu safinah. Safinah ni makna kapal. Kalau dapat anak perempuan, jangan buat nama Safinah. Safinah binti Ahmad. Maksudnya, kapal binti Ahmad. Bunyi itu bagi Melayu kan sedap lah. Arab pergi jadi kapal. Bila pergi umrah sampai dekat immigration, dia tengok-tengok. Dia senyum. Dia senyum. Tengok nama kita Safinah, dia senyum. Dia kata anti Safinah. Dia dah. Lagi dia kata dia ni tak tahu apa. Maka Safinah itu kapal. Baik, sekumpulan orang Palestin lebih kurang 30 orang naik satu kapal di tengah laut. Maka jadilah laut itu tiba-tiba naik gelombangnya. Tengah daripada belayang dengan kapal depan ni, tiba-tiba dia main ombak besar. Lebih kurang sebulan tiada henti. Ombak laut tu dia main, dia pukul kapal sebulan, duk kena lambung ombak. Tuan-tuan, Kuala Perlis, Kuala Kedah nak pergi Langkawi, kena lambung ombak tengah jam dia pun muntah. Sampai di Langkawi tu tak mau turun. Bukan tak mau turun syok kena lambung ombak tu, tak mau turun pasal nak cari pintu keluar tak jumpa. Mabuk laut kena lambung ombak setengah jam. Boleh bayang tak puak ni kena lambung ombak sebulan? Ni puak daripada Palestin ni. Maka sudahlah kesana kemari bahtera mereka itu dengan orang-orangnya disebabkan pukul gelombang yang besar itu. Lalu lambung. Kan nelayan dia faham. Bila sebut ombak ni, tu beza orang baca dengan orang yang pengalaman lain. Kita tak pernah pergi ke laut, naik bot kena pukul ombak, kita cerita macam mana pun dia tak sampai. Tapi kawan ada naik bot, duk turun pergi ke laut nu, duk pergi ke laut dalam nu, bila sekali-sekali dia kena ombak, kalau dia cerita, weh. Pasal apa? Pasal dia tak cerita. Dia kata punya teruk lah, aku tak boleh nak cerita. Tak boleh nak cerita. Hebat lah tu, hebat lah. Dia lagi duk boleh cerita tu tak hebat. Dia bila sampai satu tahap, dia kata aku tak tahu nak cerita. Habis kita pun tak tahu apa. Kan? Orang Melayu kan, dia bila main tak boleh cerita ni habis. Kan? Pasal apa? Pokok tu dinama pokok cerita. Kan? Tak ada jatuh karut kita baca dia. Dia kata apa? Sehingga tercampak ia, yakni Tamim Ad-Dari ni sendiri terpelantin dengan orang-orang pada satu pulau daripada beberapa pulau yang ada di laut tu, sampai kapal mereka ni lepas sebulan duk kena alun, duk kena ombak ni, leh-leh terdampar di sebiji pulau, di sebuah pulau. Maka berlabuh mereka di situ. Sampai di situ turun. Mana ni? Pulau Langkawi kah? Pulau Pinang kah? Fantasi Island kah? Mana? Tak tahu. Mereka pun tak tahu di mana mereka sampai. Dan berhentilah mereka daripada belayang. Maka turun mereka itu ke atas satu perahu kecil kerana nak naik ke pulau itu, nak mencari apa-apa ayam ataupun apa-apa hajat yang lain. Pakai perahu kecil nak pergi ke pulau tu. Lalu masuklah mereka itu ke pulau itu. Tu cerita tu pun apa nak jadi di pulau tu tak tahu lagi. Baru cerita lambung ombak pun kita dah tengok jam lah. 9 suku lah. Kira apa ni nak sampai pulau? Apa pula nak jumpa di pulau tu? Nak balik jumpa kita malam ni. Itu pun satu masalah juga. Yang Tamim Ad-Dari tak tahu masalah ni. Sambung hadis tu dia kata faiza hum bidabbatin labbasatin nashiratin sya'raha. Maka tiba-tiba berjumpa mereka dengan sekok menatang yang sangat mencengangkan rupanya. Mencengangkan rupanya, tak pernah tengok menatang ni. Naik-naik perahu daripada kapal besar ni, kayuh perahu pergi sampai pulau tu, turun-turun jumpa menatang ni pula dah. Menatang apa pun tak tahu, tak pernah tengok. Lagi meremang rupa bulunya. Dia cerita adalah hadis ni.
Menatang ni bulu meremang, dia kata. Tiada tentu ekor dan kepalanya dari sebab bulunya yang meremang itu. Tak tahu kepala ekor. Yang ni yang kita tak tahu nak cerita ni. Kan? Tamim Ad-Dari pun tak tahu nak cerita. Dia kata menatang apa, tak pernah tengok. Dia kata bulu daripada kepala sampai ke kaki. Kepala belah mana, ekor belah mana pun tak tahu. Kami pun tak pernah tengok menatang ni. Dia main cerita kat Nabi lagu tu. Dan Nabi cerita balik di atas mimbar tentang benda ni. Tuan-tuan boleh bayang tak sahabat-sahabat tengok jam tak masa tu? Tak tengok. Pasal apa? Jam pun tak ada masa tu. Baik. Bila dilihat mereka yang demikian itu, lalu mereka bertanya. Itu dia. Faqalu, kata hadis tu, man anti? Qalat anal jassasa. Menatang ni boleh bercakap pula. Qalu fa akhbirina. Qalat la akhbirukum wala astakhbirukum. Walakin u'tuni aqsal qaryah. Walakin u'tu aqsal qaryah. Fa inna thamma man yukhbirukum wa yastakhbirukum. Maka berkata mereka itu, siapa engkau ini? Ni geng Tamim Ad-Dari ni tengok menatang tak tahu kepala ekor bulu penuh ni, depa pun tanya, hang ni siapa ni? Tanya. Adakah syaitan atau hantu atau apa? Jawabnya, anal jassasah. Dia kata, nama aku al-jassasah. Aku mata-mata gelap. Dia kata, jassasah. Yakni menatang yang sangat mengintai khabar Dajjal. Dia kata, kerja aku ni apa dia? Aku jassasah. Aku ni spy yang duk tidur siasat. Dan kerja utama aku ialah nak siasat tentang Dajjal. Dia kata. Ni menatang bulu kepala sampai kaki ni, dia kerja dia apa? Nak cari maklumat tentang Dajjal. Jawab mereka itu, maka khabar olehmu kepada kami apa al-jassasah itu dan apa kemahuan dia. Dia kata, Azizat, Dajjal tu nanti saat ni nak tanya hang ni dulu. Tak, yang kata jassasah ni apa dia? Hang mau apa betul-betulnya? Maka jawabnya, tiada aku mau berkhabar kepada sekalian kamu, dan tiada pula aku mau minta khabar kepada sekalian kamu. Dia kata, aku tak mau cerita apa, dan aku pun tak mau tanya apa-apa. Dia lumai lagu tu pula. Dia kata dekat Tamim Ad-Dari dengan geng 30, dengan geng apa ni, dia kata apa? Kami tak mau nak tanya. Natang ni kata, aku tak mau tanya apa hampa, dan hampa jangan tanya apa kat aku. Macam tu. Sebaliknya, pergilah sekalian kamu ke hujung kampung ini. Dia kata, hampa pi aqsal qaryah, pi sampai ke hujung kampung. Maka bahawasanya di sana kamu akan dapati mereka yang boleh berkhabar kepada sekalian kamu, dan mintalah apa-apa khabar kepadamu. Dia kata, pi di sana, hampa akan jumpa satu orang, dia ni nanti cerita, hampa nak tanya apa tanya, dia nanti cerita, dan dia pun ada benda nak tanya hampa, hampa jawab. Ni menatang bulu ni, yang kata ulat bulu ni, dia cakap lagu tu. Maka bahawasanya di sana kamu akan jumpa semua ni, kata Tamim Ad-Dari. Fa'ataina aqsal qaryah fa'idha rajulun muthaq bisilsilah. Maka pilah kami ke hujung kampung itu. Tiba-tiba kami nampak satu laki-laki yang terikat dengan satu rantai di dalam satu rumah. Dengar macam cerita dongeng no? Tapi hadis sahih. Bukan sahaja dalam At-Tirmizi, dalam Sahih Muslim ada hadis ni. Dia kata apa? Dia kata, kami pun dah menatang bulu ni, kata lagu tu, kami pi sampai aqsal qaryah, sampai hujung kampung, pi jumpa pula satu lagi. Apa dia? Jumpa pula satu laki-laki yang terikat dengan satu rantai, duduk dalam satu rumah, kena belenggu tangan leher sampai ke kakinya. Satu laki-laki badan besar, duduk kena rantai daripada tengkuk, badan, leher sampai ke kaki, kena belik rantai. Dia kata. Dan orang itu sebesar-besar orang, tak nak tengok manusia besar macam ni. Ni dijumpai oleh Tamim Ad-Dari. Bila kami lihat akan dia demikian itu, maka kami kata, celaka kamu. Siapa kamu ini? Apakah kamu ini hantu atau syaitan? Oh, dia kata, menatang apa ni? Celaka sungguh. Hang ni siapa? Duk tanya lagu tu. Berani tanya pasal apa? Pasal dia duk ikat dengan rantai. Kalau dia tak ikat dengan rantai, memang tak tanyalah.
Pergi tengok Kok Joh lagu tu, dia kata jom lah. Tak tahu apa nak jadi, dia kena pergi cari pasal. Sambung hadis tu. Faqala akhbiruni an aini zughar. Qulna mal'ai tadaffan. Qala akhbiruni anil buhairah. Qulna mal'ai tadaffan. Qal akhbiruni an nakhli baisan allazi bainal urdun wa Filastin. Hal at'am? Qulna na'am. Qala akhbiruni anil nabi. Hal bu'itha? Qulna na'am. Qala akhbiruni kaifa an-nasu ilaihi. Qulna as-sira. Tu dia. Pergi jadi satu interview panjang pula depa dengan orang badan besar hak kena rantai ni. Maka kata orang yang kena ikat itu, khabar olehmu akan daku daripada mata ayak di negeri yang bernama Zughar. Mereka jumpa dia, mereka terkejut dengan dia, mereka tanya hang ni siapa? Dia tak jawab soalan mereka. Dia pula tanya mereka. Dia kata, Sat, aku nak tanya apa? Soalan yang pertama, dia kata, mata ayak di satu tempat yang bernama Zughar. Dia kata, hampa tahu tak tempat tu? Maka kata kami, daripada apa benda kamu bertanya mata ayam itu? Dia tanya pasal apa? Kata orang badan besar ni, adakah mata ayam itu masih ada ayam? Dan adakah ditanam orang daripada ayam itu tanam-tanaman? Dia tanya benda tu. Ni mata ayam di Zughar ni, ada tak ada? Dia kata, sampai hari ni ayam dia ada ke tak lagi? Orang yang duduk di kawasan tu, mereka guna ada ayam tu untuk bercucuk tanam. Dia duduk tanya benda ni. Maka jawab kami, jawab Tamim Ad-Dari dengan geng ni, ayamnya penuh melimpah. Dia kata, kami dah lalu tempat tu, mata ayam tu penuh dengan ayam. Kata laki-laki itu lagi, khabarkan oleh sekalian kamu pada aku akan tasik yang bernama Tabariyah. Dia tanya pasal tasik Tabariyah pula. Adakah penuh ayak dia? Maka jawabnya, penuh, bahkan ayaknya melimpah-limpah. Ni geng Tamim Ad-Dari kata, tasik Tabariyah, ayak duk penuh lagi. Dia kata, katanya lagi, khabarkan oleh sekalian kamu kepada aku daripada pokok korma di negeri Baisan yang terletak di antara Jordan dan Palestin. Aku nak tanya hampa tentang kebun korma ni di antara Jordan dan Palestin ni. Adakah berbuah dan buahnya dimakan orang? Ni menatang badan besar hadu ikat rantai ni. Dia tanya macam tu. Jawab kami, bahkan. Dia kata, ya, pokok korma, kebun tu semua dah berbuah dan memang orang boleh duk makan. Katanya lagi, khabarkan sekalian kamu kepada aku tentang Nabi Muhammad. Adakah dibangkitkan dia menjadi Nabi? Dia main soalan tu. Aku nak tanya hampa tentang satu Nabi, nama dia Nabi Muhammad. Dia bangkit dah lagi jadi Nabi? Dia tanya soalan tu. Maka jawab mereka itu, sesungguhnya telah keluar ia dari Makkah dan sudah berpindah ke Madinah. Dia berkata, ya, dia sudah bangkit jadi Nabi dan dia sudah istihad dia Nabi, dan hari ini dia sudah ada di Madinah, sudah hijrah ke Madinah. Dia faham dekat menatang kena rantai ni. Katanya, khabarkan oleh sekalian kamu kepada aku bagaimana sambutan orang kepadanya. Dia kata, Muhammad ni bila dia kata dia Nabi akhir zaman, macam mana orang dengan dia? Orang terima dia ke? Orang tak terima dia ke? Apa orang buat dekat dia? Adakah menurut semua orang akan dia? Maka jawab kami, menurut semuanya dengan sehabis-habis segeranya. Dalam hadis tadi dia kata sirat. Orang ikut Nabi ni cukup cepat. Daripada seorang jadi berapa orang, jadi berapa orang, jadi berapa orang, sampai hari ni Nabi pergi ke Madinah, disambut dengan kapet merah di Madinah. Dalam masa berapa tahun aja, hari ini Muhammad sudah diterima. Bukan sahaja sebagai Nabi, bahkan sebagai pemimpin kepada umat akhir zaman ini. Dia faham dekat menatang yang dia kena ikat rantai ni. Bila didengar yang demikian itu, maka ia pun lalu marah. Dia marah ni. Menatang badan besar yang berantai ni, dia marah. Qala fanaza nazwatan hatta kada qulna fama anta.
qala innahu ad-dajjal wa innahu yadkhulu al-amsar kullaha illa Taibah wa Taibah al-Madinah. Kata rawi hadis itu, tiba-tiba melompat dia sekali lompat. Ni menatang yang berantai tadi ni. Dia lompat cepuih kata bangkit, sebagai mau putus segala rantai itu, sehingga hampir kami kata, siapa hang ni yang betul? Adakah hantu ataupun syaitan? Maka bahawasanya ia Dajjal. Rupanya inilah Dajjal. Maknanya berdasarkan hadis ni dan hadis sahih riwayat Muslim. Ada lagi Syekh ni? Ada Dajjal ni. Tak tahu duk pulau mana. Langkawi pun tak tahu ada tak ada. Tak ada dunia tak mana tak tahu. Tapi ada dah dia ni. Dan lagi akan diizinkan keluar dia, merata perginya ke mana-mana negeri, tidak ditinggalkannya satu kampung, melainkan dimasuk semuanya 40 hari. Ini kita baca dulu. Keluar dia pergi ke semua tempat, melainkan Makkah dan negeri Madinah tidak dimasukinya. Madinah ni juga dipanggil Taibah. Tentu masuk dalam internet, dekat YouTube, type Taibah. Oh, dia keluar satu nasyid, ya Taibah, ya Taibah. Taibah tu Madinah. Taibah itu nama bagi Madinah. Kan? Begitu. Kata Tirmizi, ini hadis hasan, lagi sahih, lagi gharib.